pada video kali ini saya akan tunjukkan pada anda cara-cara untuk kita cek dan kita replace Bluetooth mainboard pada basikal Yasul S3. Mula-mula kita akan cek dahulu keadaan Bluetooth mainboard ni, dia punya bateri, dia punya mainboard dan dia punya sensor. Kemudian saya akan tunjukkan pada anda cara-cara untuk kita gantikan mainboard Bluetooth ni dan juga sensor board pada basikal Yasul S3 ni. Apa yang kita perlukan adalah screwdriver yang jenis mata Phillips PH2. Ini adalah screwdriver Phillips PH2, panjang dia adalah 200 mm. Jika kita ada yang pendek ni pun boleh, tapi sebaik-baiknya kita ada yang panjang ni, sebab ini adalah amat membantu jika kita nak buka sensor board ni nanti. Kemudian kita perlukan tweezer, kita perlukan juga pembuka klip, test pen ataupun flat screwdriver, salah satu. Mari kita mulakan proses cek dahulu. Mula-mula apa yang perlu kita buat adalah kita perhatikan LED pada bahagian ni dan kita cuba pusingkan pedal. Kita lihat jika LED pada bahagian ni menyala dan berkelip berwarna hijau. Okey, itu dia. Dia dah menyala dan berkelip pada warna hijau. Okey, jika semasa kita pusingkan pedal dia tidak menyala ataupun berkelip berwarna hijau, apa yang perlu kita buat adalah kita buka bateri dia dengan cara kita keluarkan bateri dia, kita umpil pada bahagian atas hadapan cover ni, umpil keluar, kemudian kita tolak keluar bateri dia. Kita tolak keluar bateri dia ataupun kita tolak menggunakan cover bahagian bawah ni. Kita dah keluarkan bateri dia, kita tunggu sehingga lebih kurang 60 saat, 1 minit ataupun lebih sebelum kita masukkan kembali bateri tersebut. Setelah menunggu lebih daripada 1 minit, kita cuba masukkan bateri ni pula dengan bahagian yang bertulis ini adalah bahagian positif yang akan menghadap ke bahagian atas. Bahagian yang tidak bertulis yang membintik ini adalah bahagian negatif, dia yang akan menghadap ke bawah. Okey, so kita masukkan. Semasa kita masukkan, kita perhatikan juga LED dekat sini. Ia berkelip dan berwarna hijau. So kita nampak dia berkelip, maksudnya bateri dalam keadaan yang baik. Dan jika kita dapati bahawa semasa kita kayuh atau pusingkan pedal tadi dia tidak berkelip, tetapi semasa kita keluarkan dan masukkan balik bateri dia berkelip, itu bermaksud sensor board dia mengalami masalah dan perlu ditukar. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pada anda cara-cara untuk kita buka mainboard atas ni dan juga kita tukar sensor board dekat bahagian bawah ni. Pertama sekali kita keluarkan balik bateri tadi, kita letak tepi. Kemudian kita cabut keluar board bateri tadi. Okey. Kita buka 3 skru dekat bahagian cover hadapan ni, 1 skru di atas dan 2 skru di bahagian kiri dan kanan. Selepas kita dah longgarkan skru tadi, kita tarik keluar perlahan-lahan, tarik ke bahagian hadapan. Okey, kemudian kita tolak soket ni tadi masuk ke dalam. Okey, kita keluarkan dia. So sekarang ni di hadapan anda ni adalah Bluetooth mainboard untuk basikal Yasul S3. Okey, apa yang perlu kita buat dahulu, kita ketatkan knob resistor ni. Kita turunkan dia ke bahagian bawah supaya kita dapat akses kepada bahagian Bluetooth mainboard ni. Okay, kemudian kita buka dahulu bahagian plastik berwarna coklat ni. Sebelum kita buka skru 3 ni, kita cabut keluar soket yang berada pada bahagian atas ni. Kita dah cabut keluar untuk elakkan daripada kabel ni termasuk ke bahagian dalam bodi basikal ni. Okey, apa yang boleh kita buat adalah kita letakkan getah ataupun kita cucuk balik bateri board tadi supaya dia tidak akan masuk ke dalam secara tidak sengaja. Jadi kita letak dahulu board ni, kita letakkan dia, kita sangkutkan dia dekat sini. Kemudian kita teruskan proses dengan buka skru pada Bluetooth mainboard ni. So kita dah buka, kita tarik keluar Bluetooth mainboard ni. Okey, apa yang kita akan buat, kita akan ganti Bluetooth mainboard ni sekali dengan sensor board tadi. Okay, selepas kita keluarkan Bluetooth mainboard ni, tiba masa untuk kita buka pula bahagian sensor board. Sensor board untuk basikal Yasul S3 ni terletak pada bahagian bawah crank wheel. Kita akan cuba buka dan keluarkan board tu. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita buka cover bahagian tepi ni dahulu. Dia ada 1 skru di bahagian sebelah kanan dan 4 skru di bahagian sebelah kiri. 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita buka bahagian sebelah kiri dahulu. Okay, selepas kita buka skru pada bahagian sebelah kiri, 4 skru pada bahagian sebelah kiri. Okey, kita buka skru yang kelima pada bahagian sebelah kanan di bahagian hadapan ni. Okey, dan kemudian kita keluarkan cover bahagian hadapan ni.
Kita pastikan pedal crank ni menghadap ke belakang dan pedal foot ni dalam keadaan yang terbalik. Kemudian kita sengetkan dia dan kita tarik keluar. Sensor board untuk basikal Yasul S3 ni terletak pada bahagian dalam cover ni, berada di bawah bodi ni, bersebelahan dengan bahagian crank wheel. Kita kena buka 3 skru dekat sini dahulu. Okey, selepas kita buka 3 skru pada bahagian dalam cover ni, kita kena buka klip pada bahagian sebelah kiri basikal dekat bahagian crank wheel dia. Okey, untuk kita buka klip dekat bahagian dalam pedal ni, kita perlu tarik keluar cover ni. Kita tarik dia keluar. Tarik keluar sehingga dia pergi ke arah pedal foot. Okey. Bila kita dah tarik keluar, kita boleh nampak dekat bahagian dalam ni ada retainer clip. So, apa yang perlu kita buat adalah kita keluarkan retainer clip tu menggunakan plier clip dan juga test pen ataupun flat screwdriver. Anda dapat lihat bahawa saya dah keluarkan retainer clip tu, saya tolak dia ke bahagian luar. Okey, kemudian kita nampak terdapat ruang di sini. Apa yang perlu kita buat adalah kita tolak dia ke arah kanan sana supaya kita dapat ruang yang secukupnya di bahagian sebelah kanan untuk kita keluarkan sensor board. Saya akan tolak sehingga rapat. Sekarang dia dah rapat, jadi ruang dekat bahagian sebelah kanan sudah memadai untuk kita keluarkan sensor board. Selepas kita dah keluarkan klip dekat bahagian sebelah kiri pedal crank tadi, kemudian kita tolak crank wheel ni ke arah sebelah kanan, jadi kita ada ruang yang secukupnya untuk kita keluarkan sensor board. Sensor board tu terletak pada bahagian dalam ni. Jadi kita kena gunakan screwdriver PH2 yang bersaiz 200 mm. Ini adalah saiz yang sangat sesuai untuk kita keluarkan dia sebab kita akan selitkan dia masuk ke dalam bahagian cover ni dan kita boleh keluarkan dia. Jika screwdriver bersaiz 150, dia agak terlalu pendek dan kita tak dapat nak buka skru sensor board tu, dan jika saiz yang lebih panjang daripada ni, contohnya saiz 250, kita akan alami kesukaran nak buka sebab tersangkut pada bahagian bodi basikal ni. Jadi saiz 200 ini adalah saiz yang paling tepat dan yang paling sesuai. Jadi saya akan tunjukkan macam mana kita nak buka. Okey, kita tengok ya, dekat dalam ni ada 2 skru, boleh nampak. So kita keluarkan skru tu, kita longgarkan satu skru dahulu. Okey, saya dah keluarkan satu skru. Kemudian kita keluarkan lagi satu skru. Dengan menggunakan tangan, ambil dan tarik keluar sensor board tersebut. Okey, so ini adalah sensor board untuk basikal Yasul S3. Untuk kita gantikan dia, kita cuma cabut sahaja kabel ni. Okey, kita cabut keluar kabel ni dan kita gantikan sensor board ni dengan sensor board yang baru. Okey, sekarang saya akan gantikan sensor board basikal Yasul S3 ni dengan sensor board yang baru. Jadi, apa yang perlu saya buat adalah saya masukkan balik soket wire dia. Saya skrukan dia balik dengan cara saya letakkan dulu skru di hadapan mata screwdriver ni. Dan lebih baik jika screwdriver ni adalah jenis magnetik, dia boleh memegang skru dengan lebih elok. Kemudian kita masukkan semula board ni ke dalam menggunakan tangan. Pastikan kedudukan dia selari. Kemudian kita cuba skru dahulu bahagian bawah board. Semasa kita skru dia, kita pastikan kita tidak skru secara sengit. Saya dah skru yang bahagian bawah, kemudian saya skru pula yang bahagian atas. Pastikan dia ketat secukupnya. Jangan cuba sehingga terlalu kuat kerana khuatir mata skru itu akan loose. Kita sudah berjaya ketatkan balik sensor board yang baru kita tukar tadi. Kemudian kita skru semula bahagian dalam cover ni tadi. Lepas itu kita cabut semula board bateri yang kita gunakan sebagai penahan kabel tadi. Selesai kita dah pasang cover bahagian dalam ni, kita pasang dahulu mainboard yang baru untuk basikal ni.
Kita pasang dahulu 3 skru yang dekat mainboard ni. Okey, kita pasang 3 skru pada bahagian mainboard ni. Pastikan dia selari untuk 3 skru itu dan jangan skru sehingga terlalu ketat. Kemudian kita pasang semula bahagian untuk kita adjust tension level ni yang berwarna coklat ni. Okey, kita masukkan skru tension level ni dan 2 washer di bahagian bawah dia. Okey, kita letak balik. Seperti mana yang kita buka tadi, kita masukkan juga. Pastikan yang bahagian atas dia masuk ke dalam ni. Kita masukkan semula bahagian adjuster resistor ni. Pastikan bahagian atas ni masuk ke dalam bahagian adjustable pin ni. Dan skru ni kita ketatkan dia sebaik-baiknya. Jangan terlalu ketat kerana risau dia akan patah. Lepas kita dah masukkan skru dekat sini, kemudian kita pastikan yang pin ni masuk dalam lubang adjuster ni. Kemudian kita pasang kembali soket wire sensor tadi dekat board. Okey, kita dah pasang soket wire sensor tadi dekat board. Kemudian apa yang boleh kita buat? Kita jangan pasang cover dahulu. Kita test dengan kita masukkan bateri dan board bateri yang baru dekat sini. Selepas kita masukkan bateri ni, kita tunggu sehingga lebih kurang 1 minit di mana tiada lampu LED yang menyala, dan selepas dia padam, kita akan cuba pusingkan pedal crank ini untuk kita tengok sama ada sensor board yang kita tukar tadi berfungsi dengan baik ataupun tidak. Sekarang tiada LED hijau yang menyala dan berkelip. Jadi saya akan pusingkan pedal crank sekarang. Sekarang ni kita dapat lihat bahawa LED berwarna hijau menyala dan berkelip. Okey, kita dapat lihat LED berwarna hijau menyala dan berkelip. Okey. Ini bermaksud bahawa sensor board yang kita tukar tadi berfungsi dalam keadaan yang baik. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita pasang kembali cover untuk dekat bahagian crank wheel, cover untuk bahagian mainboard, dan kita pasang kembali retainer clip di bahagian sebelah kiri. Sebelum ni, kita dah tolak crank wheel ni pada bahagian sebelah kanan. Untuk kita pasang balik semua cover ni, kita perlu tolak balik crank wheel ni ke arah bahagian sebelah kiri. Okay, saya akan tolak balik crank wheel ni ke arah bahagian sebelah kiri. Supaya kita ada ruang yang secukupnya untuk kita masukkan balik retainer clip di bahagian sebelah kiri. Pada masa yang sama, saya akan masukkan balik bahagian cover ni. Okay, pastikan crank wheel dan pedal crank menghadap ke bahagian belakang. Pedal foot dalam keadaan terbalik dan kita masukkan dia semula. Okey. Okey, sekarang kita dah pasang dia semula. Kita skru dahulu bahagian hadapan ni. Okey, sekarang kita dah selesai pada bahagian sebelah kanan. Mari kita beralih ke bahagian yang sebelah kiri. Kita pasang dahulu skru dekat bahagian sebelah kiri, skru cover untuk bahagian sebelah kiri ni. Okey, selepas kita pasang skru cover ni, kita teruskan dengan kita letak semula retainer clip pada bahagian tempatnya. Dengan menggunakan flat screwdriver dan test pen, kita umpil balik retainer clip tadi yang telah rapat ke bahagian dalam pedal crank. Kita cuba umpil dia. Jika tak dapat, kita cuba menggunakan tweezer ataupun benda yang nipis. Kemudian kita tolak dia. Tolak dia menggunakan flat screwdriver sehingga dia masuk kembali ke dalam bahagian groove tadi ataupun longkang untuk retainer clip ni. Okey, selepas kita dah tolak dia, kita dapat lihat bahawa dia dah masuk ke dalam bahagian groove ataupun longkang dekat crank wheel tadi. Maksudnya crank wheel ni tidak akan bergerak ke arah sebelah kanan lagi. Kemudian kita pasang kembali cover ni. Kita tolak dia balik kembali, tolak dia masuk. Selesai sudah bahagian sebelah kiri, kita pergi balik ke bahagian sebelah kanan untuk kita lihat keadaan board tadi. So sekarang kita dah selesai pasang board yang baru dan juga sensor board yang baru. Okey, kita dah pasang semula cover atas dan cover bawah. Okay, jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita nak test balik sensor board ni sama ada dia berfungsi ataupun tidak.
sebelum kita akhiri video ni. Okey, sekarang kita lihat di sini tiada LED yang menyala. Betul? Okey, apa yang akan saya buat sekarang, saya akan pusingkan pedal crank. Pada masa yang sama, kita akan lihat jika ada LED hijau yang menyala dekat situ. Okey, saya akan pusingkan pedal crank 1, 2, 3. Okey, anda dapat lihat bahawa ada LED hijau yang menyala. Jadi, sensor board kita berfungsi dengan sempurna dan juga Bluetooth board kita dalam keadaan yang baik. Sekarang, tiada masalah lagi untuk kita cuba konekkan phone apps kita kepada Bluetooth untuk basikal Yosul S3 ni. Semoga ini dapat membantu anda dan sekian, terima kasih.